Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita ataupun disebut dengan nama tazkirah, peringatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada perbincangan kita ataupun tazkirah kita pada kali ini iaitulah di bawah tajuk muhasabah. Berkatkah kehidupan kita? Kita banyak dengar orang kata berkat ataupun barakah. Biasanya masyarakat ni kalau jumpa ustaz, tok guru, dia sibuk nak ambil berkat. Jadi itukah yang kita faham tentang makna berkat? Berkat ini Allah SWT telah sebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-A'raf. Coba tengok suratul A'raf ayat 96. Dalam suratul A'raf ayat 96 Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sebuah negeri, kampung, negara beriman. Ini syarat. Allah Ta'ala letak syarat yang pertama, beriman. Lepas pada beriman, wattaqau, dan mereka bersifat takwa, takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat beriman saja, ramai dah orang beriman. Bilangan orang yang Islam di zaman kita ini sudah sampai berapa million? Sudah ada. Tetapi sifat takwa itu satu sifat khas. Bukan semua orang tu bila dia Islam tu makna dia bertakwa. Ada kalanya tidak. Maka Allah Ta'ala letak dua syarat di sini, amanu wattaqaw. Apa kita dapat? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah kata, nescaya kami akan bukakan ke atas mereka berkat. Keberkatan daripada langit dan juga dari bumi. Kata di Ar-Raghib, biasa Ar-Raghib ni ada sebuah kitab nama dia Mufradatul Quran. Mufradatul Quran dia akan bincang tentang lafaz-lafaz dalam Quran. Al-barakah maknanya subutul khairil ilahi fi syai'. Subut al-khair, kebajikan itu duduk terserlah menjelma pada tempat itu. Jadi bila kita tengok kebaikan itu apa jadi? Maka bila negeri itu mendapat keberkatan, nescaya penduduknya akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Mengikut realiti yang kita hidup hari ini, disebut dengan nama zaman yang sudah sampai ke kemuncak tamadun kebendaan. Mungkin tuan-tuan dan juga puan-puan yang hidup 50 tahun dulu tak terfikir nak jadi seperti hari ini. Hari 2016 tak nampak. Anak-anak yang lahir 10 tahun, 20 tahun kemudian ni pula dia tak nampak juga perkembangan yang terlalu cepat. Dulu orang hanya naik basikal, motosikal. Itu pun jam dah jalan sebab sempit. Hari ni buat pula lebuh raya banyak, tapi kereta pula luas. Buat airport banyak, kapal terbang pula terlalu banyak. Jadi perkembangan dunia terlalu besar sehingga kita tak boleh nak terfikir. Dan masyarakat sendiri pun dalam keadaan senang hidup. Senang. Orang ni kaya, orang ni ada harta, orang ni
boleh katakan senang lah. Kalau nak kata susah, tak penuh pula supermarket tu. Tak berlomba-lomba pula toke-toke mari nak buka supermarket di negara kita ni. Ni satu berapa syarikat masuklah belaka. Penuh ada je manusia. Cuma yang kita kata, adakah pembangunan tamadun, kemanusiaan, kebendaan itulah yang dikatakan keberkatan. Allah Ta'ala dah berkat negeri kita ni sebab tamadunnya tinggi. Maka para ulama mengatakan berkat itu iaitulah asas kepada kesempurnaan wujudnya manusia. Bila manusia ni ada, berkat tu tak ada, maka kita tengok kepincangan akan berlaku. Tanpa keberkatan, Allah Ta'ala tak turunkan berkat dari satu tempat itu, maka apalah faedahnya kita dapat banyak usaha yang kita dapat, waktu yang kita ada, yang kita miliki 24 jam berlalu begitu saja. Ilmu makin hari makin banyak kita belajar, bertambahnya begitu banyak. Graduan pengajian-pengajian mengikut bidang masing-masing, boleh katakan berpuluh ribu setahun. Kita tak usah kaji bab lain. Pengajian Islam saja. Kalau kita nak kira graduan pengajian Islam saja, universiti tempatan dan juga daripada luar negara, mungkin sampai 50,000 setahun. Tapi kenapa bila kita masuk kampung, masuk dalam bandar, kalau teh seorang-seorang baca Fatihah, agak-agaknya ada tak ada yang tak lulus. Kalau lulus pun orang panggil tidak cemerlang. Maknanya ilmu yang kita dapat banyak itu tidak menunjukkan suatu keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan makna kalau lagu ni tak payah belajar. Lah. Itu bakal kelambu terus, kata orang. Marah ke nyamuk, bakal kelambu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut berkat itu dengan makna apa? An-nama wa ziyadah. Berkat itu iaitulah subur dan bertambah. Kadang-kadang kita belajar sikit, amalannya Masya Allah mantap. Ada orangnya belajar ya, kuliah dia ada, ceramah dia ada, tapi waktu amali macam tak faham je. Nah, dengar kuliah ni tak main semangat. Lepas hari azan bangun solat rawatib pun tak bangun. Kita nak kata macam mana? Lepas solat pula pakai bangun balik je. Baru lepas dengar ceramah tu, berapi dah ustaz ni bagi. Kempen solat sunat. Lepas solat Isya pakai pergi. Tambah-tambah kalau waktu ada jamuan pula, dia orang awal lagi sampai kat bawah. Artinya tidak tercuit perasaan. Sebab apa? Kita diberi rezeki dengar, tetapi tidak diberkati di dalam ilmu yang kita dapat, yang menyebabkan kita tidak mendapat apa yang sepatutnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi keberkatan itu kepada banyak perkara. Jadi kalau kita nak tengok berkat ni, bukan saja kita duk ingat berkat tu berkat ni, tetapi keberkatan itu banyak benda. Dalam Quran, tuan-tuan boleh tanda, kita belajar sikit. Ada berkat itu pada tempat. Berkat itu pada tempat. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam Quran, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibal lati barakna fiha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Itu dipanggil, Allah Ta'ala sebut Masjid Aqsa itu, Baitul Maqdis, iaitulah negeri tempat yang diberkati. Itu dipanggil berkat pada tempat. Berkat pada masa. Dalam Quran Tuhan sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Apa dia malam berkati itu? Itulah malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala sebut juga di kalangan manusia yang berkat. Contohnya Nabi Isa AS berdoa, waj'alani mubarakan aynama kuntu. Jadikan aku ni seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Nah, itu dipanggil berkat dari sudut orang. Dan Allah Ta'ala sebut juga hujan.
Kita kata bila tengok hujan turun, kita kata ini berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala kata, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Kami turunkan dari langit air yang diberkati. Itulah air hujan. Cuma itulah yang saya sebut tadi. Benda yang Tuhan turun itu berkat. Tetapi kita tak nak ambil berkat. Buktinya bila hujan turun, kita bawa ke mana air itu? Kita hantar ke mana? Hantar ke longkang, parit, tali air, masuk dalam sungai, masuk dalam bendang, sawah. Kita tak ambil air. Tapi bila balik rumah, kita buka paip air, tak ada air dalam rumah. Hujan turun lebat, air dalam rumah tidak ada. Maknanya, hujan yang turun itu tidak lagi memberi keberkatan kepada kita sebab hilangnya sifat-sifat yang disebut tadi, amanu wattaqau. Bila kita tidak beriman tapi takwanya tidak ada, maka hujan turun tidak membawa rahmat kepada kita. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah. Batulah duduk jam lebuh raya. Sebab hujan lebat. Bila mari hujan lebat, lebuh raya terpaksa naik lebuh raya dah. Jam jalan. Nak lari ke jalan kecil-kecil tak berani. Balik rumah, masya-Allah tabarakallah, tak ada air. Ajaib. Patutnya hari hujan ni lah hari air banyak. Itu dia panggil keberkatan. Yang kelima, Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran itu sebagai berkat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mubarakun, diberkati. Dan Allah Ta'ala sebut juga sebahagian daripada rezeki itu berkat, sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, walau anna ahlal qura aman. Kalau mereka ni beriman, Allah Ta'ala keluarkan berkat daripada langit dan juga daripada bumi. Itu dia panggil muqaddimah tentang makna berkat. Kemudian kita lihat pula manusia hari ini duduk dalam suasana yang begini hebat, maka apakah berkat yang disebut itu? Jadi jawab dia, berkat itu bukan banyaknya harta. Kalau kita kata orang ni kaya dia ni, mestilah kita kata apa? Oh, kaya, berkat. Tak semestinya. Ada orang nampak miskin, tapi ada keberkatan dalam hidup dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita sama-sama kita ni, tak usah duduk tengok orang jauh-jauh. Ada satu jemaah, satu kumpulan, duduk satu-satu masjid. Orang ni mari daripada rumah besar, banglo, macam istana rumah dia. Sahabat kita solat sebelah kita, Masya Allah, daripada rumah yang biasa ya, sempit. Kadang-kadang duduk di rumah setinggan ya dia. Tapi kita nampak, dia boleh solat dalam keadaan khusyuk, dia boleh berzikir dalam keadaan tenang, dia boleh duduk dalam masjid, tak orang panggil tak serabut nak balik. Ada macam tu. Ada orang yang Masya Allah, kalau nak kira orang kaya ni lah orang yang paling tenang, dia tak mikir apa dah. Ni orang ni, orang miskin, dia mikir lepas Isya nanti nak makan apa. Makanan apa tak nampak ada ke tak ada. Kalau ada jamuan kat masjid, dapatlah. Kalau tidak, baliklah apa-apa yang ada kat rumah. Itu dia panggil, kita nampak ada kalanya mahligai tapi sempit. Allah, duduk dalam rumah rasa serabut, resah, tak nak duduk di rumah macam-macam. Itu yang duduk cari kawan-kawan kat luar. Maka jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan letak ukuran itu, keberkatan itu duduk di harta banyak, pangkat besar, ramai anak, dan juga ilmu banyak. Itu tidak nafikan, itu anugerah Allah Ta'ala, kita kena syukur. Tetapi yang kita nampak secara mata kasar itu tidak semestinya itu dapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila seorang itu mendapat keamanan, Nabi SAW sebut, man asbaha mu'afan fi badanihi. Siapa dia bangun pada waktu pagi, mu'afan fi badanihi, tubuh dia sehat. Biasalah, tidaklah sehat macam orang kata alih-alih akak berat tu, tidak, tapi biasa.
wa aminan fi sirbihi, dan ada keamanan dalam hidup dia, tak rasa takut. Nak keluar rumah pun tak payahlah bawa pistol, bawa pisau. Wa indahu qutu yaumihi. Ada makanan dia untuk hari itu. Makanan ada. Mana kalau tak ada di rumah pun kita boleh beli, maksudnya. Ada makanan. Apa jadi orang ni paka'annama hujat lahu dunya wa ma fiha. Nabi kata orang ni seolah-olah dunia telah diberi kepada dia. Subhanallah. Jadi kita yang menjadi masalah ya, pasal kita tak terasa. Yang Allah beri itu kita tak rasa satu nikmat yang besar. Bila rumah kita ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk dalam rumah rasa tenang. Berasa nak duduk di rumah. Nak baca Quran pun boleh. Nak dengar kuliah pun boleh. Alat-alat moden ni banyak. Nak dengan anak-anak pun baik. Itu dia panggil ada keberkatannya dalam hidup. Dan juga demikianlah bertambahnya kesihatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah beri kadang-kadang kepada seorang itu keberkatan khas. Berkat khas dia tadi. Benda yang sempit jadi banyak. Kita lihat, ini sebab saya namakan dia ni muhasabah. Kita nak tengok waktu yang kita dapat ni, berkat atau tak berkat? Kita, sahabat kita, kawan kita, waris kita, anak-anak kita, semuanya dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla waktu berapa jam sehari? Berapa jam sehari? 24 jam. Betul tak? 24 jam kali dengan 60 minit jadi berapa? Kira ahli matematik cepat sikit. Ya. 1440. Baik. Kita nak test tengok. Berkat tak berkat masa yang kita ada ni? Boleh tak boleh? Tengok. Hari ni daripada 24 jam semalam sampai hari ni, apa benda yang dah kita buat? Dengan kerja-kerja yang kita nak buat. Dengan kerja-kerja pejabat, dengan kerja syarikat, dengan kerja rumah. Dengan kerja apa-apa yang kita nak buat. Dan dengan amalan-amalan yang kita boleh buat. Solat. Solat Jumaat cukup tak cukup 5 kali? Cukup, Alhamdulillah, berkat. Sempat tak sempat dalam masa 24 jam semalam sampai hari ni baca Quran? Baru nak kira. Tak sempat. Sempat 2 muka. Sempat 1 juzuk. Kita boleh nilai, di situlah kita boleh letak parameter keberkatan atau tidak. Kalau kita, saya mau orang lain pula. Orang lain Masya Allah Tabarakallah, dia boleh buat semua. Zikir pagi dia boleh baca, zikir petang dia boleh baca, salat sunat 12 rakaat yang rawatib 1 hari 1 malam dia boleh buat, salat duha dia boleh buat, salat witir dia boleh buat, baca Quran 1 juzuk dapat. Jadi kita kena buat perbandingan, kenapa dia dapat, aku tak dapat. Maka di sini kita akan cari sebab-sebab. Dia panggil mencari sebab. Ketika itulah baru kalau kita jumpa dia punya punca, maka kita akan cari penawar, bagaimana nak menawar. Itu dari sudut waktu. Kemudian kita tengok dari sudut umur. Ada orang yang umurnya 60 tahun. Tapi dia telah meninggalkan banyak perkara. Umur 60 tahun mati. Kalau pergi masjid, masjid ni dulu, hak dia tu lah usaha ni. Masa dia lah ni. Jadi ahli qaryah kita ni, dia lah buat ni. Ada rumah anak yatim, dia juga. Ada hak ni, dia ni, subhanallah. Orang boleh sebut nama dia saja. Fulan ni, jasa dia. Ini jasa dia, ini jasa dia. Ada orang yang Masya Allah umur 60, 70, 80 tahun mati. Tak ada benda yang boleh disebut. Apa jasa dia? Adalah jasa dia meninggalkan 5, 6, 7, 8 orang anak. Jasa juga tu. Sebab anak cepat rezeki. Jadi kita tengok dari sudut umur. Coba kita tengok dari sudut ke belakang sekejap. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang masyhur. Orang mengaji fiqh mazhab Syafi'i, orang mengaji hadis, tak akan terlepas nama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Mati dia tahun 600 lebih.
Dikatakan Imam Nawawi meninggal pada umur 45 tahun. 45 tahun mati. Ahli-ahli sejarah mengatakan tak sempat nak kahwin. Tak sempat nak kahwin. Karena terlalu sibuk dengan menyebarkan ilmu. Umur mati muda, tetapi sebutan dia sampai hari ini tidak ada manusia yang menuntut ilmu agama tak sebut nama ni. Kalau orang tak nak sebut tu, dia panggil mukabir, itu manusia sombong je. Tapi realiti kena sebut. 45 tahun, begitu banyak umur Allah Taala beri. Jadi kita kena tengok apa jasa kita, apa sumbangan kita kepada dunia, apa sumbangan kita kepada agama dengan umur yang kita ada ni, dan apa sumbangan kita kepada masyarakat. Biarlah itu dipanggil keberkatan dari sudut umur. Dari sudut ilmu, tuan-tuan tengok orang berkat ilmu. Tadi saya sebut dah sebentar lalu, ada orang yang belajarnya Masya Allah tidak banyak mana. Waktu dia belajar pula sekejap je, mungkin dalam 10 tahun mengaji, tetapi mantap ilmu dia. Tanya bab tafsir, jawab. Tanya bab hadis, dia boleh huraikan. Tanya bab fiqh, boleh jawab. Itu dia panggil keberkatan. Jadi ada orang yang belajar, tapi bila tanya soalan, tak boleh nak jawab. Macam tak belajar. Kita yang duduk masjid lama ni, kalau sekali-sekala imam tak mari, imam keuzuran, berapa orang angkat tangan nak jadi imam? Tak apa, imam tak ada, saya ada. Saya kata kalau zuhur dengan asar ramai agak sikit dah. Tapi maghrib dengan isyak boleh jadi tak berapa nak kuat. Zuhur dengan asar semangat. Sama juga dengan harta. Ada orang yang boleh hartanya kecil, gaji dia berapa je, tapi kehidupan dia Masya Allah harmoni. Tak ada minta-minta dengan orang, tak ada sibuk benda tu. Ini dia panggil masyarakat yang ada. Sama juga dengan makanan. Subhanallah, kita tengok makanan kita hari ni, banyak sekali kita buat. Ada orang yang buat makanan sedikit, tapi orang ramai mari makan, cukup. Itu dia panggil berkat. Ada orang yang orang mari buat banyak, orang mari pula tak ramai, pembazaran pula berlaku, macam mana nak buat. Demikianlah kalau kita nak tengok satu-satu, maka kita mengatakan kehidupan kita hari ini kekurangan berkat. Qillatu al-barakah. Bila berkat itu kurang, maka banyaklah perkara-perkara yang berlaku yang disebut tadi boleh jadi sebaliknya. Kita tengok sebelum kita pergi muhasabah lagi kepada orang-orang dulu. Bagaimana Allah Ta'ala beri berkat kepada mereka. Sayyidina Uthman zaman Nabi SAW sangat banyaklah contoh. Makanan sedikit jadi banyak. Kan? Masa pendek, masa dia sekejap, tapi dia boleh injaz, boleh melakukan banyak perkara-perkara, sehingga kan Nabi boleh makan sekeping roti, 2 keping roti boleh tahan sampai sehari 2 hari. Ada dalam peperangan, demo ni putus bekalan, sahabat-sahabat boleh makan tamar je sebiji seorang, boleh berperang banyak. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, cerita Uthman, dia dapat menyediakan tentera nak pergi perang Tabuk sewaktu tidak ada peruntukan daripada negara, tak ada. Sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya nak pergi perang juga. Nabi kata, qul la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tak ada benda nak bawa kamu. Sahabat-sahabat keluar daripada rumah Nabi, tafidu minad dam'i, keluar dalam keadaan mata dia mengalir, menangis. Uthman bagi unta dengan barang-barang dagangan dia lillah wali rasul. Apa jadi tuan-tuan? Ketika di akhir hayat umur dia, dia telah sampai kepada pokok nakhlah dia, sampai pokok tamar dia, mi'atu alf au tazid, sampai 100,000 batang kebun dia jadi. Sebab dia ni pemurah, Allah Ta'ala berkatkan rezeki dia. Seorang sahabat lagi nama dia Az-Zubair bin Awam.
Tuan-tuan ambil nama ni. Jarang juga sebut, kecuali ada setengah masjid dia sebut minal asyarah. Az-Zubair termasuk dalam 10 orang yang Nabi sebut dijamin masuk syurga. Az-Zubair bin Awam ni di antara sahabat yang buka bank. Kalau kita nak istilah sekarang ni, dia panggil bank Islam yang awal. Jadi orang pergi simpan duit dengan dia. Pergi simpan duit, pergi tak duit dengan dia, melabur kat dia. Apa nak buat? Dia ambil duit ni, dia pergi beli tanah. Beli aset dia begitu besar. Waktu dia nak mati, dia telah berwasiat kepada anaknya Abdullah bin Zubair. Dia kata, ya Abdullah, tunaikan hutang aku ni. Banyak mana hutang dia? Ya belum alfa alf wa mi'atai alf. 1000 dan 200,000. Payah nak sebut lagi tu bahasa Arab ni. 1000 dan 200,000. Berapa? Mana ada matematik ni, engineer ada ni. 1000. Dia jadi 2.200.000. Zaman tu hutang dia banyak tu. Dia kata kepada anak dia, ya Abdullah, kalau kamu tak mampu nak bayar hutang aku ni, pergi minta tolong dengan maulaya. Jadi Abdullah pun panggil kawan ni suruh tolong hutang. Maka diambilnya tanah kepunyaan Az-Zubair yang dia beli dengan duit yang orang simpan dengan belabur tadi. Dia punya tanah sudah sampai kepada 50 alf. Sudah sampai kepada 50 million, 50 juta 200,000. Jadi bagi dia ada 4 orang isteri, seorang isteri dia dapat sebanyak hutangnya dia tinggal tadi, iaitulah berapa dia tinggal tadi, 2.200.000 seorang-seorang duit. Jadi kata di hadis ini dalam Bukhari menceritakan kepada kita tentang bagaimana para sahabat di Allah Taala bagi berkat, sebab kita akan sebut sebab-sebab yang tadi. Dalam Musnad Imam Ahmad menceritakan gedung keuangan Bani Umayyah. Zaman Umayyah ni, dia punya hintah, biji gandum tu sebesar biji tamar. Biasa gandum kecil-kecil, tapi zaman dia tu gandum sebiji itu macam biji tamar besar. Dan ditulis dalam bekas macam muzium lah kalau zaman kita hari ni. Gandum ini ditulis, dia punya tulisan hadza kana yambutu fi zamanil adli. Gandum ini tumbuh di zaman pemerintahan yang adil. Pemerintah adil, gandum jadi besar. Imam Abu Daud Sahibus Sunan, dia kata apa? Pernah aku ukur kisah ni macam buah timun, mentimun. Di Mesir 13 shibran, 13 jengkal timun saja. Tidak main timun ketok apa kita ni. Nah. Ini dipanggil Ma'mar bin Rashid cerita. Dia kata pernah dia tengok di Yaman satu tangkai inap anggur dipikul oleh seekor bagal, donki bawa tangkai. Maka inilah para jemaah sekalian, kita kata bila sebut tentang berkat jangan kecewa. Jangan kata oh tak ada peluang dah. Itu zaman-zaman dulu, zaman kita hari ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita nak tengok zaman kita hari ini, bila hilang berkat, negara-negara tak mahu melaksanakan undang-undang Islam. Tak mahu laksana. Saya tengok sehari dua ni, pekerja-pekerja, pegawai-pegawai sibuk nak tukar KWSP. Ramai dah tukar. Beratur pagi. Nah, belum buka pejabat, dah ada orang tunggu. Hari kedua pun sama. Maka di sinilah kita nampak masyarakat Islam nak kepada patuh syariat. Kau tak nak? Nak. Tetapi yang tak nak patuh itu siapa? Nah, ini masalah. Bagaimana kita nak mengharapkan keberkatan Allah SWT turun, sedangkan kita mampu buat benda ni tapi kita tak nak buat. Anak-anak orang Islam duduk di tempat-tempat yang bekerja.
tak boleh nak tutup aurat. Bila saya tanya dia interview, kata awak ni kalau diberi tutup aurat nak tutup tak? Dia tu nak. Nak bertudung? Nak. Tapi kenapa tak tudung sekarang? Itu kerja. Banyaklah uniform yang tidak dibenarkan tutup aurat. Artinya kita kata, kita yang buat masalah, kita yang mencari masalah, sehingga menyebabkan kita duduk di bawah, hilang keberkatan dalam hidup kita. Maka kita nampak banyak, ada orang yang ramai anak, ada orang yang anak tak ramai. Berapa orang anak? 2. Tapi kat saya hidup bahagia, alhamdulillah. Anak saya khidmat ke saya. 2 orang anak dia, tapi khidmat. Ada anak 10 orang, tak pernah balik seorang pun tengok. Duduk luar negara ke duduk mana, tapi betulnya tak ada kat rumah. Telefon ke mak pun tak tanya khabar pun tidak. Fenomena baru ni pula, balik hari raya. Tapi sewa hotel, tak duduk dengan mak. Ini berlaku juga. Oh, saya raya kat kampung. Kampung mana? Kampung hotel. Rumah mak pagi pergi raya macam orang lain juga. Pagi esok pergi. Assalamualaikum, makan ketupat, balik. Ini dia panggil hilang masa. Hilang keberkatan, gangguan keberkatan yang terbaru ni pula, orang tak sibuk dengan Pokemon pula dah. Allahu Akbar. Sebut Pokemon, letih. Ana bila tengok Pokemon mari, Pokemon Go dia panggil. Bila tengok sahabat kita, Sahibul Samahah, Mufti dan juga lain-lain ahli-ahli agama mengeluarkan nasihat supaya tidak bermain, jauhkan daripada benda ni. Oi, anak-anak muda, anak tua pun punya komen macamlah mati kalau tak main Pokemon. Saya kata apa tuan-tuan? Hadis Dajjal yang akan datang pada akhir zaman, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masiihid Dajjal. Ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah Masih Dajjal. Belum Dajjal mari si Dajjal kecil ni. Pokemon, Dajjal Pokemon baru tu nana habis dah kita. Celaru dah kita. Kenapa? Ini masalah. Kita duduk dalam negara membangun. Dia panggil negara ketiga. Terpaksa kena berhutang dengan negara-negara besar, negara maju, berhutang. Jadi kita berhutang dengan dia, 1/3 daripada negara, daripada duit kita bayar barang-barang yang dihantar. Dia dia ekspor pada kita. Kita pula ambil barang dia. Sebahagian daripada duit yang berhutang tadi untuk apa pula? Bayar dia punya pakar-pakar yang mari daripada negara dia juga. Jadi duit yang kita ada sikit lagi ni untuk nak guna dalam masyarakat, akhirnya hutang kita tak berkurang, bunganya bertambah, masyarakat semakin sempit. Sebab apa? Sebab kita terlalu bergantung kepada orang-orang yang ada ini. Jadi para jemaah sekalian, contoh-contoh yang begitu banyak. Bukanlah bermakna kita nak menakut, cuma kita kata kita duduk di antara 2 zaman keberkatan. Zaman berkat yang pertama, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Sayyidina Osman, zaman Az-Zubair, zaman para ulama-ulama dulu telah berlaku berkat, kan? Sampai anggur kena bawa, satu tangkai anggur kena bawa dengan dongki, kena bawa dengan keldai. Sekarang ni zaman hilang berkat. Bukan kata hilang semua sekali, ada berkat. Tetapi kita kena ingat, dia akan datang balik. Keberkatan itu akan mari semula di akhir zaman. Tuan-tuan peryakin saya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab murujan wa anharan. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah semenanjung tanah Arab itu balik semula, jadi hijau balik, keluar air balik sebagaimana telah berlaku di zaman dulu. Jadi zaman lepas dulu, zaman apa dulu, kemajuan tamadun teknologi dulu sudah ada. Kemudian bila hilang berkat, maka mari balik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, selagi akan datang di akhir zaman, minal barakat, akan mari balik berkat itu, hatta tastazilal jamaah minan nas tahta qiswatir ruman. Buah delima. Tuan-tuan ingat buah limau ni besar mana? Buah limau besar mana? Adalah besar gini tak? Besar dah tu.
Di akhir zaman nanti buah delima, kulit delima kita belah dia, belah dua, ambil kulit dia, boleh dijadikan payung sekumpulan manusia. Tak nampak kita banyak persamaan. Ini dia panggil hadiah akhir zaman. Jadi bila kita tengok kepada berkat, kita nak hilang, nak pulih balik berkat seluruhnya agak sukar. Sebab kedegilan sebahagian daripada masyarakat yang tak nak kepada perkara tersebut. Dia nak tapi macam tidak nak. Bila orang tanya semua apakah nak berkat belaka, tapi berkat itu telah disalahgunakan. Berkat kitanya itu ambil, duk cium tangan orang. Tak? Berkat ni akhir sekali pergi dekat kubur-kubur, gosok kubur, itu berkat. Tak? Pada jemaah sekalian, di antara jima'ul barakah, terkumpulnya berkat itu insya-Allah terhasil dengan beberapa perkara. Tuan-tuan tanda. Nak tak nak kita ni supaya kita berkat? Nak kita tak? Anak kita nak suruh jadi mubarakin aina ma kunna. Biarlah diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ramai, cara ramai. Kalau anak tak ramai pun tak apa. Tapi taat dia ibu bapa. Kalau ramai tak taat, baik tak ada anak, kau macam mana? Ada setengah makcik ni dia bukan menolak takdir, tapi kata orang mengeluh. Dia kata baik orang tak ada anak pada ada anak. Zaman sekarang. Dia kata macam mana gitu? Kalau ada anak macam tak ada. Dahlah kita letih jaga daripada kecil. Besar pun tak ada faedah. Subhanallah. Itu rayuan. Kita nak tengok. Harta mari pula memeningkan kepala kita. Nak jaga dia. Nak uruskan dia. Sampai kita tak ada masa. Dengan kita sendiri pun tak ada masa, tak sempat. Itu dia panggil keberkatan. Jadi di antara apa yang disebut oleh para ulama, tuan-tuan boleh tanda di sini, iaitulah yang pertama sekali untuk nak terkumpulnya keberkatan itu terhasil dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali, ayyattaqil mujtama' rabbahu. Naklah kita bina peribadi dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan kepada ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk negeri dan itu beriman dan takwa, la fatahna, nasaya kami akan buka keberkatan. Jadi nak dapat berkat ke tidak kita? Jawab dia nak, maka kita kena ambil, biarlah manusia menjadi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bab takwa saja pun panjang. Ayat-ayat yang menyebut tentang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ni tuan-tuan hafal belaka ni. Kalau tak hafal pun duk gantung kat dinding rumah. Nah, dia panggil ayat gantung. Ke ayat apa tu? Ayat apa? Man takillah. Ayat gantung. Ayat gantung, duk gantung kat dinding rumah tu. Jadi dia panggil dalam istilah dia panggil ayat 1000 dinar dah. 1000 dinar. Jadi kita ambil 1000 dinar, kita break sekat tu dulu. Azan dulu. Jadi ayat yang kita duk gantung di dinding tu dia panggil ayat 1000 dinar. Tak tahu siapa dia bagi harga yang begitu murah. Ayat Quran ni bukan 1000 dinar. Tak ada harga terlalu tinggi nilai dia. Jadi kalau kita ambil ayat ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia bertakwa kepada Allah Taala bagi ke dia jalan kelepasan. Itu janji Tuhan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Taala bagi rezeki kepada kita, tak tahu kita yang tidak disangka-sangka. Mari daripada mana? Tak tahu. Jadi hari ini kita terlalu overconfident. Rezeki itu dengan kebijaksanaan kita, dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, maka terjadilah kita bergantung kepada rezeki kita. Kita tidak bergantung kepada pemberi rezeki kepada kita, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu yang pertama, mesti individu dan juga masyarakat. Di antara takwa yang menjadi kecuaian kita sekarang ni para jemaah, iaitulah dalam bab tauhid dan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita dalam bab ibadat Allah Ta'ala, kita semak berapa kali ibadat kita. Setiap benda mesti kena semak. Karena itu anak suka sangat supaya masjid, mana-manalah masjid, beri peluang kita buat camp, kursus, ulang kaji ibadat. Kalau bab haji nak pergi Mekah sampai 18-20 siri kuliah. Nak mari Ramadan pun sambut dia juga dengan berbagai-bagai forum, macam-macam agenda. Solat yang kita buat ni pun kita kena murajaah balik. Betul tak betul apa yang kita buat, di mana tertinggal, mana kesunnah yang kita tak buat. Itu penting. Kalau tidak kita duk rasa biasa gitu. Nah. Yang kedua, sebab yang kedua asyukru ala rizq. Kita kena bersyukur di atas rezeki yang Allah Taala beri pada kita. Syukur di sini bukan hanya sekadar diisytiharkan, kenduri kesyukuran. Oh, saya dapat ni, benda-benda yang saya nak ni, projek kita dapat, apa kita dapat, jemput orang pergi rumah makan kenduri kesyukuran. Itu satu syukur. Tetapi syukur kepada rezeki Allah Taala beri itu, iaitulah yang pertama sekali, kita kena beri hak dia. Ya, hak rezeki. Yang pertama sekali, kita kena ambil yang halal. Kalau tahu dah benda ni haram, jangan diambil. Yang pertama. Yang kedua, menunaikan hak rezeki. Tunaikan hak rezeki. Yang pertama sekali, yang wajib kita tunai, zakat. Bayar tak bayar kita zakat? Oh, saya dah bayar dah zakat. Bayar ke siapa? Tak tahu siapa-siapa. Kita hari ni para jemaah, kita kena realiti tengok. Keluarga kita, orang kampung kita, anak-beranak kita, ramai tak ramai yang susah? Ramai lagi. Tak adakah kita nak bersusah pergi cari? Di mana duduk mereka ni? Itu dia panggil orang yang bersifat ta'affuf. Orang yang bersifat baik diri, mereka tidak akan meminta-minta. Kalau duk tunggu tepi jalan, duk tak ada apa ni bekas duk minta, itu dia panggil ahli peminta. Yang kita nak beri, iaitulah orang yang miskin. Kata Nabi, laisal miskin, bukanlah orang miskin, orang yang duduk tunggu tepi jalan, orang bagi derma. Orang yang miskin ini, orang yang sangat berhajat, orang pun tak tahu dia berhajat, dia pula tak minta dengan orang. Itu orang miskin. Payah kita nak cek. Oh, kalau dia mari minta kan senang. Tak. Itulah tanggungjawab ukhuwah persaudaraan Islam. Duduk di mana? Kita pergi cari. Senyap-senyap pergi. Biar Allah Ta'ala beri berkat kepada rezeki yang kita dapat. Berkat kepada harta yang kita dapat. Sebab apa? Kita dah menunaikan tanggungjawab. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, kita sampaikan rezeki itu kepada orang yang benar-benar mustahak nak pertolongan dan bantuan. Hari ni kalau duk bagi rezeki, kalau orang duk mari minta, tak tahu apa dah kita ni. Orang tak kenal minta, dia panggil minta cara profesional. Malam-malam atas SMS. Saya ni dalam keadaan sekian-sekian. Saya yakin dan percaya, bukan saya orang pertama dan terakhir yang dihantar. Mungkin ribu orang dihantar malam tu. Bila kita tanya dia, kalau nak bantuan, mari sini. Dia tanya, tuan duk di mana? Tengok. Maknanya kalau dia kenal kita, dia tak tanya dah, tuan duk di mana? Bila kita kata saya duduk di tempat sekian-sekian, akhir sekali, kejap lagi dapat nombor akaun dah. Orang ni layan. Masuk akaun je lah. Dia tak, oh hebat. Itu dia panggil hebat. Jadi kita tak salah, tuan-tuan berilah. InsyaAllah pahala kita dapat. Cuma yang kita nak betul-betul, kalau kita nak suruh nampak rezeki kita tu sampai kepada orang miskin yang memang sangat berhajat. Itu dipanggil faedah. Rezeki yang kita, Allah Ta'ala beri rezeki, kita syukur pada Allah. Syukur. Wa izta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah Ta'ala bagi tambah lagi. Mana yang tambah tu? Mana beri berkat kepada rezeki yang kita dapat. Kita dapat sikit, tapi kita rasa puas hati. Ni dapat banyak, tak puas hati. Ini masalah. Yang ketiga, al-kasbul halal. Iaitulah berusahalah mencari rezeki yang halal. Pastikan kita nak melabur dalam syarikat, tanya patut syariat atau tidak. Ni hari ni sibuk dah.
penganjur-penganjur skem cepat-cepat kaya ni, yang cepat miskin ni, ada yang kena tangkap, ada yang kena dakwa. Orang yang masuk tu pun, waktu dia nak dulu, jangan nasihat lah. Kalau kita bagi nasihat ni, dia kata apa? Ustaz pandai baca doa, yang mana tahu dia tu bab ekonomi. Sedap dia bagi kita, ustaz pandai baca doa. Kata betul, saya ngaji baca doa ya. Bila dia kena tipu, dia akan mari cari doa ustaz. Saya kata teringat lagi ke doa saya tu. Patut mari tanya tu halal ke haram sistem ni. Tak, bila kena tipu baru mari cari doa. Apa? Kalau boleh balik duit pun, maknanya kita sudah terjebak dengan kerja yang haram. Yang di antara benda yang besar sekali tuan-tuan, iaitulah meninggalkan riba. Riba di zaman kita ini terlalu terbuka luas. Skem-skem cepat kaya, pinjaman segera yang ditawarkan, itu banyak sistem-sistem yang banyak. Allah Ta'ala sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala hapuskan berkat daripada riba. Tak ada harapan kita nak dapat keberkatan, dan Allah Ta'ala suburkan sedekah. Kata Nabi SAW, inna hazal mal khadiratun hulwatun. Nabi kata harta kamu ni hijau manis. Allahu Akbar. Kalau kita kena hijau lagi manis lagi, siapa dia nak tolak? Man asabahu bihaqqihi burika bih. Dengar. Siapa dia dapat harta tu dengan jalan yang benar, Allah Ta'ala beri keberkatan pada dia. Sikit tak apa, tapi cukup. Ni banyak tamak, sakit hati tengok orang. Itu masalah. Wa rubba mutakhawwidin fima sya'at bi nafsu fi malillah wa rasulih. Berapa ramai orang yang duduk bebas menggunakan harta-harta kerajaan. Harta-harta Allah maknanya harta kerajaan. Guna untuk kepentingan peribadi lah, untuk ni. Klaim sana, klaim sini. Laisa lahu yaumal qiyamati illa nar. Tidak ada bahagiannya dalam hari pada hari kiamat kecuali neraka, wal iyad billah. Sebab yang keempat, al-qasdu wa adamul israf. Berjimat dan tidak boros. Kita berjimat. Nabi kata, Allah kata, innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang membazir itu saudara syaitan. Hari ini tak tahu nak kata. Tuan-tuan boleh tengok satu cerita yang diriwayat oleh Imam Bukhari, cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tengok dalam YouTube Abu Anas tu, cari kisah Nabi dan sahabat. Kita akan baca buku ni, siri-siri dia, siri cerita yang sahih. Sebab saya tengok hari ni pencerita-pencerita, penceramah, kadang-kadang dia tak sempat nak semak, maka dia keluarkan cerita yang pelik-pelik. Jadi kita buat. Abu Hurairah kata apa tuan-tuan? Satu hari dia lapar yang sungguh-sungguh lapar. Sampai kena ikat batu di perut. Lapar. Tiba-tiba dia tunggu tepi jalan. Siapalah nak datang? Saya nak bakar mari. Tak ajak dia makan. Umar mari pun tak ajak makan. Jadi kata ulama hadis, boleh jadi dua sahabat itu juga tak ada makanan. Bukan bakhil. Dia tak ajak tu sebab dia pun tak ada makanan juga. Mari Nabi sallallahu Nabi tengok Abu Hurairah pucat dah muka, Nabi senyum. Fatabassam, Nabi senyum. Nabi ajak pergi rumah dia. Sampai di rumah tengok ada semangkuk susu. Subhanallah. Abu Hurairah tengok makuk susu, semangat dia. Dapatlah malam ni. Nabi kata, ya Abahir. Nabi panggil dengan panggilan manja. Ya Abahir, dia kata labbaik ya Rasulullah. Pergi panggil ahli sufah. Sahabat-sahabat yang kelaparan, yang tak ada makanan, duduk di masjid. Bawa mari sini. Abu Hurairah kata apa? Aku berjalan nak pergi masjid, terfikir dalam kepala aku, ya Allah, tak sempat dalam nak minum. Mari buat Tuhan lapar belakang tu, habis lah semangkuk. Syaitan mari kacau. Subhanallah. Mari. Bila mereka masuk, Nabi kata, ya Abahir, beri susu pada sahabat. Satu mangkuk, beri seorang minum. Sehinggalah tinggal Abu Hurairah dengan Nabi. Tak minum lagi. Nabi kata, ma baqiya illa ana wa anta. Tinggal kita dua, ya Abahir. Abu Hurairah pun tengok banyak lagi susu. Mukjizat Nabi, berkat. Susu, semangkuk boleh minum berapa orang. Semua lapar belakang. Nabi kata, isyrab. Minum Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Bismillah, minum. Nabi kata, isyrab. Minum lagi. Sampai kata, wallahu alladzi ba'asaka bil haqq.
Laisa lahu maslakan. Ya Rasulullah, demi Allah Taala yang bangkit Tuhan dengan benar, tak ada tempat dah nak masuk. Mana kenyang sungguh dah ni. Kalau minum lagi orang panggil mungkin termuntah dah. Barulah berhenti. Lepas pada Abu Hurairah berhenti, barulah Nabi kita minum. Tengok tuan-tuan, ini yang kadang-kadang kita rasa bimbang. Kita ini kalau gelas tak akan gilir dah dua orang. Ni gelas apa ni? Oh. Apa bagi gelas tak basuh? Nah. Gelas plastik pula sekali minum sekali campur. Ni. Berkat di antara sebab-sebab keberkatan Allah Taala beri al-qasdu wa adamul israf. Ekonomi dan tidak boros, tidak membazir. Kita semua pinggang makuk campur belaka. JK masjid kalau tak ada orang nak basuh pinggang sekarang ni. Ya, campur habis. Kadang-kadang campur sekali dengan makan ni hak lebih. Bimbang. Allahu akbar. Nabi SAW Rasul Rabbil Alamin minum mangkuk satu untuk berapa orang dan dia yang terakhir minum. Fadlatun nas, lebihan minuman sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah. Bukan orang VIP, bukan datuk-datuk yang minum, ahli sufah yang miskin minum. Nabi minum yang terakhir. Subhanallah. Tuan-tuan belajarlah, dengarlah ilmu bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri perasaan kepada kita untuk tidak begitu tamak pada dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dalam hidup kita. Sedikit yang dapat, tapi diberkati oleh Allah Ta'ala. Anaknya tak berapa ramai, tapi diberkati sehingga kita dapat merasai khidmat anak-anak kepada kita. Ilmu yang kita dapat tak banyak, tetapi kita beramal dengan dia. Allahu Akbar. Bahagia atau tak bahagia? Inilah kalau manusia ini berkati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kita kena banyak doa. Ini di antaranya. Sebab yang ke-6, ad-du'a wal luju' ilaih. Berdoa dan banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Minta Allah Taala berkat. Kita hari ni tak banyak doa sama-sama kita tak. Bila orang apa ni puji, orang tolong kita, orang bantu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama habis cerita. Kenapa kita tidak belajar doa yang diajar, yang maksur? Barakallahu lak. Allah Ta'ala lah berkati, memberi keberkatan kepada awak. Kan cantik doa. Barakallahu lak. Allah Ta'ala beri berkat. Ya? Jadi kita kata, sama-sama kita, jumpa sahabat kita, tolong kita, kita kata, barakallahu fiik. Allah Ta'ala berkatlah pada hidupmu. Dia pun jawab juga, wa fika barakallah. Allah, hidup awak pun Allah Ta'ala berkat. Jadi, masa-masa doa mendoa, itu bahasa uslub Islam. Tapi kita duk main terima kasih, thank you, tak apa nak kata. Duk main thank you, ke boleh hak tu boleh thank you kan. Doa tak dapat. Nah ini. Banyak doa pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam, biarlah kita bersifat as-sidq, sifat benar. Benar dalam perkataan kita, zahiran wa batinan. Benar. Nabi sebut dalam hadis kata, al-bay'ani bil khiyari ma la yatafarraqa. Orang jual beli itu boleh buat pilihan selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bainihima. Kalau dia bercakap benar, dan dia jelas. Saya nak jual kereta saya ni. Habis masalah apa? Tak ada masalah apa-apa. Adalah cakap bulan ni 3 kali dah tinggal tepi Lebuh Raya. Cerita. Ada orang nak beli ke tak? Kalau orang nak beli. Ni tidak ni, oh kereta saya ni isi minyak ya. Patut tekan kat gigi selalu. Kalau dia mati tengah jalan tu tak cerita. Kadang-kadang kita jual buah. Oi, buah saya ni garanti. D25 kau boleh. Buka dalam buruk kat dalam ulak tu. Nak kata apa? Sadaq. Kita cakap benar apa saja kita cakap benar. Nabi kata wa in katama wa kadzaba, kalau siapa dia sembunyi, dusta, muhiqat, akan terhapuslah keberkatan hidup dia. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita ni sembunyi ke tak sembunyi benda? Apa benda kita nak jual? Kita tanya benda, tak ada. Nah, dalam sifat seorang mukmin yang berkat, Nabi kata apa? Wa idza stansahaka fansahlah. Kalau orang yang mari minta nasihat awak, beri nasihat. Kita zaman, dia panggil zaman konsultan ke apa? Nak minta nasihat, boleh buka file dulu, bayar RM50, baru buka file, RM50 dah. Duduk atas meja dia 500. Baru tanya, itu bukan yang buat lagi. Allah, macam mana? Saya tak kata salah, itu hak dia. Tapi Nabi sebut wa iza stansahaka fansahlah. Orang mari minta nasihat, kita beri nasihat yang betul.
Jangan duduk sembunyi-sembunyi maklumat yang kita ada. Bagi. Yang terakhir yang boleh kita bincangkan di sini iaitulah al-qanaah. Yang ketujuh iaitulah sifat memadai. Qanaah ni memadai. Allah Taala sebut dalam Quran, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, iaitulah Allah Taala beri kepada orang yang baik tadi kehidupan yang baik. Siapa dia taat kepada Allah Taala, ikut perintah Allah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan beri kehidupan yang baik. Kata ulama tafsir, iaitulah al-qanaah, perasaan merasa cukup, tidak tamak. Jangan kata rasa cukup kat malas kejap lah, itu malas nama dia. Ini kita bukan malas, tapi kita rasa jiwa kita tenang. Alhamdulillah boleh banyak ni. Yang menyebabkan aku tak payah pergi. Semalam ada orang mesej dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak bantu seorang sahabat kita yang susah. Nak bagi bantuan dengan kemahnya, tapi dia sekarang ni rajin ke masjid dengan kuliah. Tapi kalau saya beri bantuan ini, dia nak pergi berniaga di pasar malam. Maknanya miss maghrib dengan isya, sah dah tak akan pergi. Saya kata, awak nak merosakkan dunia dia, nak merosakkan akhirat dia. Kenapa nak cari pasar malam? Ni pasar pagi. Tukar jadual. Saya bagi kemah ni untuk pasar pagi. Pagi orang tak beli ke? Beli juga tak? Rezeki di mana-mana. Itu dia antara al-qanaah. Jangan pula kata, ni ada bila sahabat-sahabat kita ni, dia nak tiru Mekah. Waktu azan, tutup kedai. Orang nasihat, jangan tutup kedai. Nanti tutup, orang mari tengok, tutup, orang beli kedai lain. Lepas awak mari lepas isyak, orang tak beli lagi kedai awak. Kita kata rezeki, kalau Tuhan dah tulis, dia tak akan lari. Orang mari hari ni, waktu azan, pak cik ni pergi masjid ya. Lain kali, waktu azan, dia tak pergi dah. Dia pergi masjid juga. Lepas maya pergi tunggu kat kedai masing-masing. Allah. Al-qanaah. Perasaan cukup, kita tak mikir dengan perasaan tamak. Masalah kita hari ni, tak ada perasaan cukup, duk main perasaan nak tamak, perasaan nak kejar, maka kita akan berat di situlah. Kata di para ulama, itu di antara 7 perkara kenapa pentingnya kehidupan kita ni mencari keberkatan dalam hidup. Kalau kita tak dapat hal ni, jawab dia beginilah keadaan kita. Tuan-tuan boleh balik muhasabah di sini. Kita ambil beberapa poin yang saya sebut tadi. Muhasabah, umur kita dah berapa puluh tahun dah pergi. Ada 50, ada 60, ada 40. Waktu yang kita ada ni sudah berapa banyak hilang. Muhasabah. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh zikir? Kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa tak boleh pergi kuliah? Soal kenapa ni, biar kita boleh jawab. Kemudian banyak lagi lah soalan-soalan yang tuan-tuan boleh letak dalam kepala, muhasabah tentang kemanakah perginya berkat hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada keberkatannya majlis ilmu kita pada kali ini. Dia bila ada keberkatan, maka dia beri kepada kita kepahaman. InsyaAllah. Sekian, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.